Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Makmal Kita channel edisi Beta Passion. Kali ini adalah sambungan daripada episod yang lepas. Minggu lepas saya share dengan korang cara kita nak banyakkan EM, efektif mikroorganisma. So kali ini saya nak tunjuk kat korang cara macam mana kita nak guna EM ni pada air ikan laga supaya ia beri kesan yang baik dah pada air ikan laga kita. Jom kita semak video. Ini adalah EM yang saya buat minggu lepas dah masuk seminggu. So dia ada buih-buih kat atas tu. Dia botol dia pun dah kembung kat bawah ni, kalau pasal dia dah kembung lah. So bila kita goncang sikit je, dia akan buih-buih ni keluar kan. Ini adalah hasil daripada tindak balas EM lah. Biasanya dia akan hasilkan carbon dioxide tau. Ni adalah gas carbon dioxide, hasil proses EM dan lah hasil penapaian efektif mikroorganisma. Okey, efektif mikroorganisma ni sebenarnya dia ada 3 jenis kalau korang nak tahulah. Okey, yang pertama adalah PSB. PSB ni kalau korang cari kat market, color dia merah tau. Okey, pasal color dia merah. Okey, yang so ini PSB lah. Dan PSB ni dia akan serap tenaga daripada matahari dan juga tanah. Bila dia dah serap tenaga tu, dia boleh hasilkan asid amino, asid nukleik dan juga bahan bioaktif. So biasanya PSB ni kita guna untuk menggalakkan pertumbuhan lah, untuk pertanian kan. Biasanya kita pakai PSB dan saya pun pakai juga PSB ni untuk ikan saya. Sebelum ni saya pakai PSB ni pun berhasil jugalah. Okey, tak ada masalah PSB ni. So korang boleh pakai, dan orang kata PSB ni sebenarnya bagus untuk tanaman lah, ataupun untuk kolam yang terdedah pada cahaya matahari. So kalau korang ada kolam yang besar kan, so better korang pakai PSB lah katanya. So saya tak ada experience dalam kolam yang besar yang bertanah, kolam besar dan bertanah. Kalau kolam simin tu mungkin kurang efektif, tapi orang kata lebih efektif guna PSB untuk kolam yang besar dan juga bertanah. Okey, ini yang pertama. Yang kedua adalah bakteria acid lactic. PSB tadi itu adalah bakteria fotosintetik. PSB ni adalah bakteria fotosintetik. Yang kedua adalah bakteria acid lactic. Bakteria acid lactic ni EM lah. Okay, dia ada EM1, EM2, EM3 dan juga EM4. Biasanya untuk ikan laga ataupun perikanan kita pakai EM4. Ada juga kita, kalau EM1 ni kita panggil ibu EM. So daripada EM1 dia terhasil EM yang lain, EM2, EM3, EM4 lah. Tambah peram dia akan hasil lagi, tambah bahan sikit dia boleh hasilkan 2, 3 dan 4 lah. Okay, so banyak color sebenarnya. Ini salah satu color yang color dia perang coklat sikit. Dan kita juga ada color EM pekat atau hitam. Okay, ini bukan EM tak jadi EM jadi saya beli memang color dia hitam. Tapi ni beli dah lama tak pakai kan. Jadi saya pun dah test kat ikan laga, okey juga, tak ada masalah. EM ni semua sesuai dah insyaAllah untuk ikan laga. So tak ada masalah lah. Yang ketiga adalah jenis yeast. Yeast yang kita pakai untuk bagi moina ataupun kutu air kita makan lah. Itu adalah jenis EM juga. So EM ni ada 3 jenis. Pertama tadi saya kata PSB, bakteria fotosintetik. Kedua adalah EM, bakteria acid lactic dan juga yeast. Untuk yang acid lactic tadi tu, EM tadi tu, dia ada 90% bakteria fotosintesis dan bakinya adalah mikroorganism. So mikroorganism ni macam-macam jenis lah ada. Okey, so itu sedikit introduction apa itu EM. Jadi korang dah nampak itu ini adalah hasil dia seminggu lebih ni. So dia dapat macam ni, maknanya berjaya. So kalau korang nak tahu macam mana EM ni dia berjaya, bagus, satunya korang kena bau. So macam biasa bau dia memang busuk. Jadi bau janganlah bau lama-lama kan, pening kepala pula. So bau dia adalah, kalau korang beli EM tu, bau EM tu busuk macam tu, bila korang dah buat proses penapaian, korang dah biarkan EM ni, bau dia kena sama tau. Kalau korang bau, masa korang bau tu, bau dia masih lagi bau gula, molas kan, tu maknanya
EM kita belum ready lagi. So jangan pakai, nanti air akan jadi keruh, air akan jadi lagi teruk. So bila bau dah sama, okey. So bila tempoh hayat EM ni dia habis, biasanya setakat ni yang saya tanya seller-seller yang jual tu, standard dia 3 ke 6 bulan. Ataupun tandanya bila korang goncang ni, kalau dia masih berbuih ni, maknanya dia masih menghasilkan carbon dioxide lah. So maknanya dia masih ada dalam ni lah. So kalau goncang pun dah tak ada buih, maknanya mungkin bakteria tu dah pun mati. Standard lah kita pakai 3 ke 6 bulan. Jadi sebab tu saya akan buat EM ni, biarkan EM ni bila saya nak pakai je lah. Kalau tak pakai, kita stop lah, biar. Maknanya kita boleh je beli induk kan. Banyak orang jual EM tu kat Shopee, korang boleh dapatkan EM kat Shopee lah. Korang yang nak membeli ikan laga boleh pergi ke IG Makmal Beta ataupun Facebook Makmal Beta, dan korang juga boleh like Facebook page Makmal Beta. Okay, apa function apa function kita guna EM? Sebenarnya EM ni dia akan menyah toksinkan najis ikan ni. Biasa ikan dimakan kan, terutamanya yang makan pellet tu, so dia banyak menghasilkan amonia. So amonia daripada najis ikan yang makan pellet lebih tinggi daripada najis bagi ikan yang makan makanan hidup. Jadi pentingnya nyah toksinkan tu, sebab toksin amonia yang terhasil daripada najis ikan laga ni dia boleh membahayakan ikan laga. Sebenarnya lebih teruk adalah makanan pellet tu. Okay, ini adalah contoh 6 ekor ikan yang saya pakai EM ni lah. Okey, so saya letak beberapa titis sahaja dalam ni. Ikan sihat je, alhamdulillah. Ni air ni dah 1 minggu. Patutnya semalam saya tukar air. So hari ni dah hari ke-8 lah. Jadi nampaknya air masih lagi jernih sebab memang function EM ni, kalau perasan sebelum saya dah tunjuk EM Port Sudi tu kan, memang dia akan menjernihkan air. So ikan kita sihat, insya-Allah ikan tak klaim. Dan lebih penting, ikan selesa dengan air ni. Tanda dia korang nampak ni, dah 1 minggu tapi dia masih lagi buat buih. Jadi kita tak perlu tukar air lah kalau macam ni. Tapi korang nak tukar air boleh juga, tak ada masalah. Biasanya kalau rajin, saya akan sedut dia punya najis-najis kat bawah tu, dan saya akan tambah air lah. Semua ikan aktif alhamdulillah. Cara penggunaan pula, sebelum korang pakai ni, korang kena goncang dia tau. Korang kena goncang supaya EM ni dah, biasanya EM ni dia akan mendak kat bawah. So kita kena goncang supaya EM ni dia bergerak lah, naik semua ke atas. Dan sebelum tu yang tak biasa tu kena pakai mask, ataupun korang tahan nafas. Tarik nafas paling panjang, tahan. Okey, sebab bau dia sangatlah menyengat hidung. Okey, saya akan letak dalam 1, 2, 3 titik je. Okey, macam tu lah lebih kurang. Lebih pun tak apa. EM ni dia tak bagi kesan yang buruk pada ikan, tapi standard dia untuk khidmatan penggunaan. Biasanya kita pakai dalam nisbah 10 kali ganda air biasa macam tu lah. Tapi bukan macam ini, 3-4 titik dah cukup. Kita boleh lepaskan nafas lah. Okey, so cara dia, korang boleh letak titik ni macam dalam selang 3 hari ke, dalam 1 minggu kita akan letaklah 3 kali. Ataupun lebih cantik lagi, saya kalau ini semua saya bagi makan pellet, saya tak bagi makan apa tu, kutu air. Kutu air saya bagi ikan yang kecil je. So ini saya bagi pellet pun air dia tetap bersih. Sebelum ni kalau saya bagi pellet tanpa menggunakan EM ni, air dia akan kotor, cepat berabuk, cepat pudar, keruh kan. Tapi setakat ni saya pakai EM ni, alhamdulillah air saya bersih. So kalau korang nak pakai kutu air kan, korang ada kutu air ke, Moina ke, Daphnia ke, biasanya cara saya buat, saya letakkan Daphnia dalam ni, kemudian saya tambah air dan saya akan masukkan EM ni lah.
Saya masukkan dalam 5 mililiter lah. Saya guna ni kan, dropper ni berapa sebenarnya? 3 lah. Okey, ni dropper ni dalam 3 mililiter. Akan tambah air lebih kurang dalam tak sampai 200 ml ni, nampak tak? Kita tak sampai dalam 200 ml, bawah sikit lah. Sebab kutu air pun kalau banyak-banyak lah korang letak saya bisa letak dalam kurang 200 ml. Kemudian saya akan masukkan ni dalam 3 mililiter. So campurkan kutu air tu dengan EM. Kemudian saya akan kasih ikan makan. So dua cara, sama ada korang nak titik. Kalau kita guna pellet kan, kalau kita guna pellet, jadi kita titik je lah, kita titik je EM tu dalam bekas kita. Tapi kalau kita pakai kutu air, kita letak dalam bekas ni, kemudian kita bagikan ikan makan. Ok, sampai sini dulu perkongsian saya kali ni. Korang rasa video ni bermanfaat, boleh tekan button like dan share pada kawan-kawan. Korang nak appreciate kerja saya, tekan button subscribe dan butang loceng supaya korang tak terlepas konten saya yang akan datang. Hingga jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.